Hormat Bentong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Kerja tapak tangan nyiru saya tadahkan, belanjawan telah dibentangkan, mari Bentong bahaskan. Datuk Yang Dipertua, sebelum meneruskan bicara, Bentong ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada seluruh pasukan Kementerian Kewangan Malaysia yang telah berhempas pulas mempersiapkan belanjawan Madani 2024. Saya percaya belanjawan Madani 2024 ini selaras dengan falsafah kerajaan untuk memperkasa rakyat dan mengangkat martabat negara ke tahap yang lebih tinggi. Pelaksanaan subsidi bersasar umpamanya adalah sejenis bentuk keadilan yang sebenar, yakni memberi bantuan kepada mereka yang benar-benar layak. Dalam pada kita menuju pertumbuhan ekonomi yang mampan, dalam erti kata menaikkan shilling, kerajaan juga tidak lupa untuk menaikkan lantai supaya manfaat ekonomi dapat dirasai oleh semua rakyat di setiap peringkat. Datuk Yang Dipertua, belanjawan 2024 ini adalah belanjawan manusiawi. Ia mengambil kira pandangan dan suara dari segenap lapisan dan rakyat terutamanya untuk sektor tunggak dan penting seperti pendidikan dan kesihatan dengan penambahan peruntukan yang tinggi. Untuk itu, izinkan Bentong untuk turut menyampaikan hasrat rakyat supaya mendapat perhatian daripada kerajaan Madani melalui peruntukan di dalam belanjawan. Yang pertama, jalan di Bentong terutamanya Jalan Lama Kuala Lumpur Bentong berada dalam keadaan yang teruk, dipenuhi dengan kerosakan dan gelap kerana tiada lampu jalan. Walaupun Jalan Lama Kuala Lumpur ini adalah jalan alternatif yang diguna pakai oleh ramai pengguna jalan raya terutamanya pada waktu perayaan dan cuti sekolah. Selain risiko kemalangan, risiko tanah runtuh juga amatlah tinggi di saat jika berlakunya cuaca buruk dan sebagainya. Melalui belanjawan, kerajaan telah pun memperuntukkan sebanyak RM100 juta untuk selenggara lampu termasuk menggantikannya kepada jenis LED dan RM563 juta untuk pembaikan cerun seluruh negara termasuk pemantauan dan amaran awal lebih 2,000 cerun yang berisiko tinggi. Oleh itu, Bentong berharap agar Jalan Lama Kuala Lumpur Bentong ini turut dimasukkan dalam perancangan ini. Kalau kita lihat mengenai isu lampu jalan di Lebuh Raya Karak khususnya, kita boleh lihat selepas terowong Genting Sempah, kita melihat daripada Genting Sempah sehingga ke Bukit Tinggi, laluannya sangat gelap dengan laluan tersebut gelap serta amat berbahaya dan kerap berlaku kemalangan di situ. Jadi saya mohon kepada pihak kementerian, kepada pihak Lebuhraya Malaysia juga supaya meminta kepada pihak yang menjaga Lebuhraya Karak tersebut supaya memasang lampu-lampu jalan di sekitar daripada Genting Sempah hingga ke Bukit Tinggi dan kawasan-kawasan yang kerap berlaku kemalangan di kawasan Lebuhraya Karak. Datuk Yang Dipertua, selain itu juga saya ingin memohon supaya pembinaan projek Lebuh Raya Lingkaran Tengah Utama Fasa 6 iaitu menghubungkan Bentong dan Simpang Pelangai dipercepatkan. Ini kerana keadaan jalan lama Kuala Pilah Karak sudah semakin teruk, malah gelap serta berliku-liku, sangat berisiko untuk kemalangan. Dan saya percaya ramai ahli-ahli dewan di dalam dewan ini yang berkempen sewaktu pilihan raya di Pelangai tempoh hari telah melalui jalan tersebut dan mengalami keadaan apa yang saya katakan tadi. Oleh itu saya mohon kepada kerajaan perpaduan ini supaya menyegerakan segera pembinaan lingkaran tengah Lebuh Raya ini supaya ia dapat menamatkan penderitaan warga Pelangai yang bagi memudahkan mereka supaya mudah mereka nak ke Bentong dalam masa tempoh yang singkat, kalau tidak dia ambil masa sehingga 1 hingga 2 jam dari Pelangai ke Bentong. Datuk Yang Dipertua, selain itu ingin saya ceritakan juga mengenai isu yang tersedang hangat pada ketika ini iaitu isu pembinaan tol di Genting Highlands yang sedang dibuat di Gotong Jaya di bawah Genting Berhad. Saya faham pada ketika ini ia telah dikeluarkan stop work order dengan izin oleh pihak kerajaan tempatan iaitu Majlis Bandaran Bentong kerana ia tidak menghantar KM kepada pihak Majlis Bandaran Bentong. Namun saya inginkan penjelasan daripada pihak kementerian, adakah sebarang permohonan daripada pihak Genting Berhad
untuk mendirikan tol tersebut dan juga untuk mengutip tol kepada pengguna jalan raya. Isu ini adalah sangat penting untuk kita selesaikan kerana pada ketika ini saya sendiri tidak bersetuju apabila pembinaan tol itu dibuat di kawasan Genting Highlands kerana ia seperti menyusahkan kepada rakyat yang marhen dengan izin yang mahu untuk naik ke Genting Highlands bercuti dan sebagainya, malah dikenakan tol pula. Datuk Yang di-Pertua, Bentong juga mempunyai kawasan pertanian yang berpotensi tinggi dengan sebahagian rakyatnya yang terlibat dalam sektor pertanian. Namun begitu, pendapatan mereka masih rendah dengan penggunaan tanah yang tidak optimum. Oleh itu, usaha kerajaan yang menghargai para petani, pekebun dan peladang sangatlah dipuji. Usaha ini, kalau kita lihat dalam Belanjawan Madani 2024, kerajaan telah pun menaikkan sekali lagi paras harga pengaktifan insentif pengeluaran getah LPG kepada RM3 sekilogram dengan peruntukan sebanyak RM400 juta. Kerajaan juga telah memperuntukkan sebanyak 90 juta untuk Risda dan Felkra sebagai usaha menangani masalah keterjaminan makanan dengan meningkatkan produktiviti dengan hasil pertanian. Usaha-usaha ini dibantu dengan komitmen kerajaan untuk memberi fokus kepada automasi dan mengurangkan kebergantungan kepada warga asing. Dan selain itu juga, kalau kita lihat beberapa bulan yang lepas, negara ini menghadapi berlakunya kekurangan bekalan beras tempatan dan sebagainya. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada warga kaki tangan Fama kerana dia telah berusaha keras siang dan malam untuk memastikan mereka dapat menghantar bekalan-bekalan beras ini kepada setiap kawasan-kawasan yang memerlukan. Selain itu juga saya ingin memuji program jualan agro madani di serata tempat yang sedang berlaku di seluruh negara ini adalah satu program yang sangat berjaya yang dapat membantu masyarakat setempat, iaitu program yang terus dari ladang dengan memberikan harga yang sangat baik. Datuk Yang di-Pertua, kalau kita lihat corak ekonomi global pada masa kini telah berubah. Malaysia telah mengalami gelombang di mana setiap gelombang gig ekonomi menjadi trend terbaru khususnya di kalangan anak muda. Minat terhadap gig ekonomi dipandu oleh budaya kerja yang fleksibel, pengurusan masa sendiri dan juga skill dan bakat yang boleh dikembangkan merentasi sempadan geografi. Namun begitu, kebajikan pekerja sektor gig ekonomi juga harus dijaga. Dasar, akta dan skim untuk melindungi pekerja-pekerja sektor ini harus diperincikan dengan lebih menyeluruh lagi. Dan kita lihat skim tekun mobilepreneur yang diperuntukkan sebanyak 10 juta oleh kerajaan melalui belanjawan kali ini turut menyumbang ke arah mendukung usaha ini. Kalau kita lihat peranan belia di dalam pembangunan negara tidak mungkin disangka lagi. Pembinaan jati diri dan kepribadian yang murni mungkin dititik beratkan untuk menghadapi cabaran ekonomi dan sosial yang semakin berat. Pengenalan seperti program Rakan Muda dengan peruntukan sebanyak 10 juta dapat menggalakkan minat dan penyertaan untuk aktiviti-aktiviti yang membentuk kerjasama, disiplin dan semangat kesukarelawan yang utuh. Bentong juga mencadangkan ia turut melibatkan sekolah-sekolah sebagai salah satu aktiviti kurikulum mereka. Ini selaras dengan pengenalan semula PLKN yang mungkin akan dikenalkan semula mewajibkan pelajar selepas SPM ataupun berumur 17 tahun untuk mengikuti modul kenegaraan dan asas ketenteraan bagi mengukuhkan asas rohani dan jasmani mereka. Modul PLKN yang menghimpunkan anak-anak muda di satu tempat, bersusah payah dan bekerjasama, berjuang bersama dapat memupuk semula semangat perpaduan kaum serta semangat setiakawan sebagai sebuah rakyat yang patriotik. Dalam mengangkat martabat belia negara ini, Bentong juga turut memuji dan mendukung dasar kerajaan yang menghadkan yuran pendaftaran masuk ke universiti awam supaya tidak melebihi RM1,500. Ini sudah pasti dapat meringankan beban para pelajar dan keluarga yang datang daripada keluarga susah dan yang mahu melanjutkan pelajaran ke IPTA. Kerana di Bentong, acap kali juga kita menerima permohonan bantuan-bantuan untuk menyambung pelajaran dan ini adalah salah satu perkara yang sangat positif dan baik. Datuk Yang di-Pertua, lebih daripada 50 buah negara mempunyai sekurang-kurangnya satu badan khusus pemantauan hak asasi kanak-kanak. Populasi kanak-kanak di Malaysia adalah 9.19 juta, iaitu hampir 30% daripada jumlah penduduk Malaysia. Saya juga difahamkan kerajaan secara prinsip telah bersetuju untuk menubuhkan Suruhanjaya Kanak-Kanak, iaitu suatu badan yang bebas yang dapat memantau dan memelihara hak kanak-kanak di Malaysia. Justru, adakah kerajaan sudah bersedia untuk menubuhkan Suruhanjaya Kanak-Kanak tersebut dan adakah suatu akta khusus
akan diperkenalkan bagi mewujudkan institusi ini. Datuk Yang di-Pertua, Bentong juga menyambut baik usaha kerajaan untuk memperkenalkan pasukan petugas khas reformasi sektor awam STAR yang bertanggungjawab memantau projek menyelenggara kuartus kerajaan bernilai 2.4 bilion supaya dilaksanakan dengan cepat. Ini kerana di Bentong sendiri banyak kuartus guru dan polis yang memerlukan kerja-kerja baik pulih dan penyelenggaraan yang segera, malah di kawasan klinik-klinik kesihatan. Pelbagai masalah seperti masalah tekanan air yang rendah, semak samun dan pokok tinggi yang perlu ditebang sehingga memberi kesan kepada bangunan-bangunan tersebut. Serta yang paling penting adalah pendawaian yang memerlukan perbaikan. Malah kalau kita lihat kuartus lama pada ketika ini yang mempunyai hanya 2 bilik sahaja dan juga dapur yang kecil dan sebagainya tidak sesuai dengan keadaan keluarga yang pada ketika ini. Jadi ini satu pendekatan dan penyelesaian yang sangat baik daripada pihak kerajaan kerana memberikan dana sebanyak 2.4 bilion ini. Ini juga bagi memastikan keselesaan para guru, anggota dan serta petugas-petugas klinik ini supaya dapat berkhidmat dengan lebih baik lagi untuk negara kita. Akhir sekali, Datuk Yang di-Pertua, dengan izin, from river to the sea, Palestine will be free. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk berkongsi misi delegasi Malaysia pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ke negara Islam untuk memperjuangkan isu Palestin ini. Dari Jeddah ke Istanbul, dari Istanbul ke Kahirah, pendirian Malaysia sangat jelas. Keganasan Israel terhadap Palestin mesti ditamatkan dengan segera. Kita menuntut gencatan senjata dan laluan kemanusiaan terhadap Gaza dibuka. Kerajaan Malaysia memainkan peranan yang sangat cemerlang. Dan kalau kita lihat dengan kita mengemelian kekuatan negara-negara ASEAN dan negara-negara Teluk melalui Majlis Kerjasama Teluk iaitu GCC ASEAN, kita merancang dengan membina kekuatan ekonomi, politik dan pembangunan teknologi. Dengan kekuatan diplomasi yang ada juga, Malaysia berjaya memainkan peranannya dengan memperkukuhkan kerjasama dengan Turki dan Mesir agar dapat mempertingkatkan ekosistem pertahanan dan lebih tegas dalam isu kemanusiaan Palestin ini. Datuk Yang di-Pertua, saya ucapkan tahniah juga kepada semua NGO seperti semalam yang berjaya menganjurkan satu program yang sangat baik di Aziata Bukit Jalil. Inilah kita lihat, kita tiada lagi isu politik dan sebagainya, tetapi dalam isu Palestin ini adalah isu kemanusiaan, iaitu melibatkan semua agama, sama ada Muslim ataupun daripada Kristian Palestin. Jadi isu ini adalah amat penting untuk kita semua bersuara untuk memastikan mereka di luar sana, lagi-lagi negara di barat, mendengar, melihat bahawa ia harus dihentikan segera perkara yang sedang berlaku di Gaza pada ketika ini. Yang terakhir bagi saya, Datuk Yang di-Pertua, sekali lagi, sebelum saya mengakhiri ucapan saya ingin membawa satu hasrat iaitu untuk menaik taraf klinik kesihatan Bentong yang terletak di Batu Satu Bentong. Kerana pada ketika ini keadaan klinik itu agak padat, kecil dan telah memberikan perkhidmatan yang sangat sepenuhnya kepada warga Bentong. Dengan penaik tarafan klinik ini, ia secara tidak langsung dapat mengurangkan kesesakan di Hospital Bentong. Jadi sekaligus dapat memberikan keselesaan kepada staf perubatan dan juga warga Bentong yang datang ke klinik tersebut. Pada ketika ini memang agak padat, kecil dan memerlukan ruang yang lebih selesa, bukan saja untuk orang ramai yang datang untuk mendapatkan rawatan, tetapi kepada warga staf-staf perubatan di klinik Bentong juga. Jadi saya mohon supaya dapat pihak kementerian melihat isu ini dengan lebih serius dan dapat membantu klinik kesihatan Bentong dinaik taraf mungkin kepada bangunan bertingkat, insya-Allah. Akhir sekali, dengan itu sukacitanya Bentong merasa lega dan berpuas hati dengan belanjawan Madani 2024 ini, iaitu sebuah belanjawan yang benar-benar mendengar denyut nadi rakyat dan dalam masa yang sama berani membuat perubahan yang progresif. Mudah-mudahan perancangan belanjawan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk manfaat rakyat Malaysia. Bentong menyokong belanjawan Madani 2024. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Muhammad Bentong. Mungkin kita boleh ponder dengan izin strategi yang dipakai oleh Bentong. Isu kawasan dulu, last 5 minute, international atau secara umum, ada lebih balik pada kawasan. Maybe kerana tanggungjawab kita sebagai ahli parlimen kawasan-kawasan, kita punya kawasan utama kawasan. Lain macam lah speaker puji. Tak ada satu benda yang
saya nak share dari segi perbahasan selama hampir dekat setahun ni saya jadi timbalan. Kadang-kadang kita terbawa-bawa tanggungjawab kawasan kita lupa. Dan kita masa penghujung tu 5 minit tu dah melupur tanggungjawab. Maybe this is a point to ponder. Apa yang Bentong buat tu, maybe to take consideration. Yeah? Okay. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Good strategy. Sampai kepada pembahasan terakhir, majlis mempersilakan Yang Berhormat Lawas. Terima kasih Datuk